Kenapa awak buat tin tu? Yelah, dah habis kan? Ya, saya tahulah. Tapi, tin-tin macam ni, kalau buat macam ni, ia boleh mencemar bumi kita lah. Habis? Nak buat apa dengan tin tu? Ia boleh bantu bumi kita dengan mengitar semula. Kita semula. Tin ni? Ambil balik lah. Janganlah macam tu. Dah kotor tu kan. Tin ni ada. Betul tu kawan-kawan. Kita kena sama-sama bantu mengurangkan pencemaran udara yang memudaratkan bumi kita. Kalau tak, macam mana kita nak hidup sihat dengan udara yang bersih dan segar? Hai, saya Alice Maya. Marilah tonton Planet Kids bersama. Hari ini, saya ada banyak masa yang terluang. Jadi, saya nak buat satu perkara yang berfaedah. Tengok ni. Tin ni adalah salah satu daripada bahan buangan yang boleh dikitas semula. Apa itu kitas semula Kawan-kawan tahu tak? Kitas semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Tengok ni. Saya dah kumpul banyak barang untuk kitas semula. Tapi barang ni semua bercampur lah. Saya kena asingkan mengikut jenis dan bahan. Surat khabar ni boleh dikategorikan sebagai kertas. Dengan mengitas semula bahan, kita dapat mengurangkan penggunaan bahan mentah yang baru dan dapat mengurangkan pembaziran. Bagus kan? Sekarang, saya ada 2 kotak barang untuk dikitas semula. Jom cari tempat untuk bahan-bahan ni. Kita kenalah ada kesadaran menyayangi bumi dan persekitaran kita dengan mengitas semula bahan. Tong sampah berwarna biru ini untuk bahan seperti kertas. Bahan berkaca pula dalam tong berwarna coklat. Manakala, tong-tong untuk bahan plastik dan tin aluminium pula berwarna jingga. Dengan rasa bertanggungjawab, saya bangga dapat melakukan sesuatu untuk bumi kita dan negara kita. Saya ni terus ke berangan. Berangan jadi orang kaya. Tak salah kalau kita berangan. Angan-angan pun boleh jadi kenyataan tau. Inilah kisah kami
Dunia Kami Planet Kids. Awak tahu tak? Kita semula aluminium ini dapat menjimatkan semua tenaga yang mampu menghidupkan TV kita selama 5 jam. Oi, ya ke? Ya. Kita guna lebih 50 bilion tin aluminium setiap tahun. Awak bayangkan? Hop. No. Rakyatnya pun boleh kita semula. Pastilah boleh. Awak dah lupa ke? Pihak kerajaan pun nak buat hari tanpa plastik setiap hari Sabtu. Lah, saya lupa. Saya ingatkan kertas je yang boleh kita semula. Sekejap. Ada lagi tak barang yang boleh kita semula? Kan? Macam tak? Kita semula juga dapat membantu kerajaan dan pihak berkuasa menjimatkan lebih 90 juta daripada kos yang diperlukan untuk mengendali sisa buangan setiap tahun. 90 juta? Banyak tu! Ush. Sedarkah kita dalam sehari berapa banyak sampah yang kita buang? Sampah boleh menjejaskan kesihatan manusia dan kebersihan persekitaran. Jika dibiarkan bersepah, ia boleh mengeluarkan bau dan menyebabkan penyakit. Melalui kitar semula, kita dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan seterusnya mengawal penyakit daripada merebak. Nanti nak belajar pun tak senang. Kita memerlukan keadaan yang bersih supaya pembelajaran kita tidak terganggu. Kita perlu kitar semula bahan supaya kita dapat menjimatkan pengeluaran hasil bahan mentah yang baru. Dengan itu, kita akan mengurangkan pencemaran dalam dunia ini. Ya, saya sentiasa mengumpul surat khabar lama dan kemudian menghantarnya ke pusat pengumpulan barang. Dengan mengitar semula, kita dapat menyumbang kepada generasi masa depan kita supaya mereka dapat hidup dengan lebih harmoni. Fikirlah dengan baik. Tujuan utama kitar semula bahan terbuang diwujudkan adalah kerana ingin mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran udara dari pembakaran dan pencemaran air dari tapak pelupusan serta mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau berbanding penghasilan barang baru dari bahan mentah. Di sekolah, pelajar boleh diterapkan dengan sikap kitar semula kertas yang telah digunakan, plastik makanan di kantin dan tin minuman yang dibeli. Amalan ini akan dapat menjaga persekitaran sekolah daripada kotor. Nak belajar pun selesa kan? Planet Kids memang seronok. Marilah menonton. Bagi saya, ekspresi adalah satu cara menggambarkan perasaan kita. Inilah kisah kami, dunia kami, Planet Kids. Banyak yang boleh dikitar semula. Contohnya, tin aluminium, botol plastik, kaca, surat khabar. Macam-macam lagi lah. Kalau macam tu, saya pun nak bantu pelihara bumi kita. Mulai hari ini, saya akan kumpulkan semua barangan tu.
Dahsyat awak, Mal. Tapi awak kena asingkan dulu. Lepas awak asing, awak hantar, mesti dapat duit. Duit? Nak. Setiap apa yang kita lakukan, mesti ada ganjarannya. Walaupun tak seberapa, bila dikumpulkan dengan duitnya, banyaklah nanti. Bak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Hai kawan-kawan, nama saya Kashnya. Saya bersekolah di SMK Sri Permata dan inilah hobi saya. Saya ni jenis yang tidak suka membazir dan sangat sayangkan bumi kita. Jadi, saya akan menghasilkan sesuatu yang menarik daripada barang yang terbuang. Yang ni tin. Yang ni pula kaca. Yang ni botol plastik. Ni pula kertas. Lihat ni. Barang yang saya sudah asingkan ni akan saya gunakan untuk menghasilkan kraft tangan yang cantik dan menarik. Saya berminat dengan aktiviti seperti ini kerana saya rasa kalau kita menghasilkan sesuatu barangan dari barang terbuang, kita dah dapat jimatkan penggunaan barang baru. Kawan-kawan, kalau kita dah biasa dengan aktiviti seperti ini, kita akan rasa seronok dan menarik sebab kita bebas mereka cipta barang yang kita nak hasilkan. Lihat, inilah hasilnya. Saya dah dapat hasilkan bekas pensel daripada plastik botol yang terbuang ini. Dah tak payah beli bekas pensel baru lagi. Boleh buat sendiri je. Senang dan boleh dihias dengan corak kesukaan kawan-kawan. Selain dapat selamatkan bumi, kita juga boleh berjimat. Hihi. Sekarang, saya nak hasilkan sebuah kotak suara telefon bimbit dengan botol plastik ini. Senang je nak buat ni. Hanya perlukan sedikit kemahiran. Lukiskan corak pada botol ni, lepas tu lubangkan sedikit untuk ruang plug mata. Dah siap. Cantik kan? Saya boleh menggunakannya untuk mendengar muzik. Dengan menghasilkan barang kraft tangan ini, juga saya boleh buat duit sebab ada juga kawan-kawan saya yang berminat nak beli barangan dari saya. Lagilah seronok saya buat kerja kraft tangan ini. Dah lah dapat menjimatkan duit. Lepas tu boleh tambah duit belanja lagi. Kawan-kawan bolehlah cuba. Saya ni terus ke berangan. Berangan jadi orang kaya. Tak salah kalau kita berangan. Angan-angan pun boleh jadi kenyataan tau. Inilah kisah kami, dunia kami, Planet Kids. Anda sedang menonton Planet Kids. Ni dah kenapa menung-menung ni? Berangan dapat duit lah tu. Mana ada? Saya tengah fikir. Bila saya dah kumpul banyak-banyak macam ni, saya nak letak mana?
awak janganlah simpan lama-lama. Bila dah agak banyak tu, awak ajaklah ayah atau mak awak pergi tempat kita semula tu. Lah, betul lah juga cakap awak tu. Sekejap. Saya ada lagi sikit barang kat rumah. Mal. Banyak sebenarnya manfaat yang kita dapat kalau kita mengitar semula. Contohnya, kertas yang dikitar semula dapat mengurangkan 4,380 tan sampah setiap hari. Jumlah ini bersamaan dengan 78,000 batang pokok. Kami bukan bergerak sendiri. Ada guru kelab yang membimbing kami sewaktu kami membuat tugas keceriaan. Menjaga keceriaan sekolah adalah tugas saya. Saya Misha Adia sebagai pengerusi kelab keceriaan sekolah. Kami sedang membuat persiapan untuk menceriakan persekitaran sekolah kami. Kelab Keceriaan Sekolah Kebangsaan Taman C ini telah ditubuhkan sejak tahun 2012 lagi. Kelab ini mempunyai 20 orang ahli kelab yang sangat bertanggungjawab menjaga keceriaan sekolah. Saya sukakan kelab keceriaan sebab saya sukakan keadaan yang bersih dan cantik. Saya masuk kelab ini untuk jadikan kawasan sekolah saya tenang. Dalam kelab ini kami dipertanggungjawabkan untuk menjaga kebersihan sekolah supaya nampak lebih bersih. Sejak kelab keceriaan ini ditubuhkan di sekolah ini, ahli mereka sangat rajin menggunakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menghias sekolah mereka sebaik mungkin. Lihat, inilah mural hasil daripada kerja mereka. Nampak ceria dan cantik. Barulah suasana pembelajaran tenang. Sampah dah tak ada, barulah sedap sikit mata kita memandang. Sepanjang tahun persekolahan, kami akan sentiasa memantau persekitaran sekolah kami. Sekolah kami bersih, hidup kami ceria. Planet Kids memang seronok. Marilah menonton. Jauh lagi ke nak sampai rumah ni? Nanti terlepas sebab tengok cerita kartun. Alamak, macam mana ni? Agaknya saya tergoncang kot tadi. Mesti ada cara untuk mengatasi masalah ni. Jom kita eksperimen. Untuk eksperimen ini, kita perlukan 1 tin soda bikarbonat yang belum dibuka lagi. Ringkas je. Mula-mula, kita ambil tin yang pertama dan kita goncangkan. Sekarang, saya akan buka tin ni. Tapi sebelum tu, saya kena jentik-jentik sekeliling tin ni. Okey, sekarang kita buka penutup tin soda perlahan-lahan.
perhatikan apa yang akan terjadi. Wah, air soda langsung tak melimpah keluar seperti sebelum ni. Ajaibnya. Tak ada yang ajaib pun. Pasti sains boleh menjelaskannya. Apabila tin soda digoncangkan, buih-buih gas karbon dioksida berkumpul di bahagian dalam dinding tin. Jadi, apabila tin tersebut dibuka, tekanan yang terdapat dalam tin tu menurun dan buih-buih gas pula naik ke atas, sekaligus memaksa air soda melimpah keluar daripada tin. Rahsianya, kejayaan eksperimen ini adalah pada perbuatan menjentik atau mengetuk pada sekeliling tin dan juga bahagian atas tin. Perbuatan ini membuatkan buih-buih gas karbon dioksida terlerai daripada permukaan dinding dalam tin dan bawah tin, lalu membawa buih-buih tersebut naik ke permukaan atas tin. Kini, hanya sedikit air yang terkumpul pada pembuka tin. Sebab itulah air soda tidak melimpah keluar. Apa kata kamu kenakan kawan-kawan kamu dengan eksperimen ini? The creepy crackhead friend of mine, a homeless place he calls his father, silly putty tinker. Bagi saya, ekspresi adalah satu cara menggambarkan perasaan kita. Inilah kisah kami, dunia kami, Galactic. Ni dah kenapa buat periuk-periuk ni semua? Yelah, dah mak saya dah tak guna. Jadi saya kitas semula lah. Barang-barang macam ni, mana boleh kita semula macam kertas dengan plastik. Tapi boleh kita semula dengan cara baik. Macam mana? Kita dermakan dekat anak-anak yatim. Kan baik namanya tu. Bolehlah. Inilah katak peliharaan saya. Comel kan? Nampak tak? Saya panggil katak ini dengan nama Prince. Ia berumur dalam lingkungan 1 tahun. Katak pokok hijau atau green tree ini berasal dari Amerika Selatan. Ia biasa ditemui di Florida, Carolina, Arkansas dan Georgia. Katak jenis ini merupakan haiwan peliharaan yang semakin popular di kalangan mereka yang minat dengan haiwan eksotik. Saya sangat suka katak ni sebab warna hijau pada badannya nampak segar seperti tumbuhan. Katak pokok hijau milik saya ini adalah katak jantan. Nak jaganya bukannya susah. Yang penting ada minat dan perasaan sayang padanya. Saya bela katak pokok hijau ni dalam akuarium dan jarang saya keluarkan kerana bimbang. Ia tidak selesa berada di luar. Habitat asal katak pokok hijau ini adalah tepi tasik, kawasan tumbuhan hijau dan sebagainya. Jadi, di dalam akuarium saya ini, saya letakkan beberapa pokok hijau yang kecil dan air supaya katak saya tidak rasa tertekan.
akuarium perlu dibersihkan seminggu sekali dan jangan sesekali menggunakan sabun apabila mencucinya. Air dalam akuarium ini perlu ditukar setiap hari bagi menjaga kesihatan katak pokok hijau dari jangkitan kuman. Akuarium pula perlu ditutup untuk elakkan katak melompat dan hilang. Saya akan bagi Prince makan serangga kecil seperti lalat, nyamuk, cengkerik dan sebagainya. Serangga kecil boleh dibeli di kedai haiwan peliharaan, jadi tak susahlah. Katak hijau pokok ini merupakan spesies katak yang paling popular. Keistimewaannya adalah ia sangat senang dibela, warnanya yang cantik dan ia boleh sesuaikan keadaan dengan kawasan sekeliling. Saya tak pernah rasa bosan membela Prince. Walaupun tak boleh bawa bermain, namun saya rasa puas kerana ia boleh menemani saya. Saya ni terus ke berangan. Berangan jadi orang kaya. Tak salah kalau kita berangan. Angan-angan pun boleh jadi kenyataan tau. Inilah kisah kami, dunia kami, Planet Kids. Mana suara dia ni? Hello? Mana suara dia ni? Ke saya punya headset ni rosak? Tak mungkin lah. Aduh. Maafkan Patik. Patik hanya menunjuk perintah. Patik harus menyampaikan kabar kepada Tuan Hamba supaya selesaikan misi tanah airku dengan mencari balai rosri diraja yang tidak lagi digunakan. Clue, Jalan Istana Kuala Lumpur. Hah? Balai rosri? Clue Jalan Istana Kuala Lumpur? Ya, apa benda pula misi kali ni? Aduh, kena selesaikan lagi. Saya akan cari maklumat yang dikendaki oleh ejen misi tadi, iaitu Istana Negara Lama. Jom. Wah, pengawal kat sini pegang tombak lah. Seronoknya. Mesti kawasan ni dikawal ketat dan rapi. Istana Negara mempunyai pengawal istana dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Pada tahun 2001, pengawal berkuda diletakkan di pintu gerbang yang menjadi tarikan pelancong. Sekarang, saya berada di pekarangan istana. Lihat ada sekeliling pada istana ni. Nampak tenang, cantik dan luas. Itu istana tu. Jom masuk tengok. Tak sabar pula nak tengok apa yang ada kat dalam istana tu. Jom. Istana Negara ialah tempat bersemayam Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Istana ini mempunyai sejarah tersendiri. Sebelum dijadikan istana, ia adalah sebuah rumah agam. Rumah agam ini pada asalnya milik seorang jutawan dari China, iaitu Encik Chan Win.
Ia dibina pada tahun 1928. Apabila Jepun menyerahlah, bangunan ini telah dibeli oleh Kerajaan Negeri Selangor. Ia telah diubah suat untuk dijadikan Istana Duli Yang Maha Mulia Sultan Sir Hishamuddin Alam Shah, Sultan Selangor sehingga tahun 1957. Di dalam istana ini, bukannya terdapat bilik kediaman diraja saja. Di dalamnya lengkap dengan bilik-bilik pengurusan yang mana yang di-Pertuan Agong kita berurusan seperti bilik duta, bilik menteri dan juga bilik mesyuarat majlis diraja. Inilah Dewan Menghadap Kecil ataupun Balai Long Seri, merupakan singgasana Yang di-Pertuan Agong dan juga merupakan tempat pentadbiran sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Ni apa pula ni? Kalau tengok cerita zaman dahulu, ibu lihat raja-raja akan duduk sini. Apa nama tempat ni ya? Oh, inilah yang dimasukkan oleh misi tadi. Patut dah jumpa wahai ejen misi Malaysia Tanah Air. Di sini jugalah tempat di mana Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong sebelum mempengerusikan mesyuarat kabinet. Banyak info yang saya dapat hari ini. Tak rugilah saya datang muzium diraja ni.